A'udzubillahi samil syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatul muttaqin wala udwana 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Aziz, Ya Jabbar, Ya Mutakabbir, La hawla wa la quwwata illa billahil aliyul azim. Alhamdulillah. Syukur ya. Terima kasih. Cikgu Jazni lagi, pensyarah kita dari UUM. Jazni Ahmad Johan, nombor 1. Terima kasih. Saudara Jazni. Diikuti oleh Faridah. Orang nama Faridah ni bukan nombor-nombor ya. Faridah Derus, Sabridah Das, Rashidah Irsyad, pemimpin tu Rashidah Syamsuddin, Acik Zaza, Hazliza Halib, ya. MFJ Fidah Rocky, tu dia Muhammad Farihin, Rozita Mustafa, Cik Nun Abu Bakar, Rafidah Mu'in, Azwan Haji Anwar yang suruh kita selalu berselawat ya. So memang hebat orang yang selalu berselawat. Farah Syarif, Farhan Razali, Siti Rahayu, Ratna Laili, Saidi Lamin, Zavia Dumiri, Nuraida Mona, Munira ya, Zakaria Zulkarnain Aziz, Lela Ja'far, Rozaidi Yusuf, Nurul Mas ya, Kamisah Rahman ya, Johajo Ib, Zaliha Awang ya, Linlan Farik, Ratna Laili, Ani, Muni Rahmat Isa, Nur Hafizi, Salama Sariman, Suhaili Hamid, Nur Linda, Zaleha Awang. 158 orang dalam kelas. Wow, cepat. Like dan share, Muhammad Ghazali, Nur Farhana, Harun Matsum. Tolong like dan share begitu kawan-kawan. Tok Abah baru nak start. Topiknya sangat menarik. Ni hari Sabtu ya. Jawa dah, Zali Surib, Azrina Hafizah, Ziza Aziyah, Sa'diyah, Syafiai ya. Saidi Lamid dah sebut tadi, Asmarina Kak Cik, Aniza Ishak, Munir Rahman Isa tadi, Nili Sahrina, Nur Jannah. Tu dia. Lepas tu siapa lepasnya? Yati Rasul, Nazirul Mustaqim, Taruna Suci, tu dia. Siti Nur Aizat, Ina Marzuki, Mat Nazri, Matnu, Fiza Oteng, Juruwi, Wan Mat Mustafa, Nuriyati, Abdul Syair, Rusdi, ya, Zaid Haris, Masya Allah, Niza, Jebon, tu dia. Asmarina Kak Cik tadi, Raba'ahabu, ya, dan yang lainnya. Ya, Syuhada Zaidin, Basniar Masri, 189, ya, 189, 200 kita start, ya. Topik kita menarik hari ni. Bagaimana nak memotivasikan orang yang sudah berjaya. Mari terus memotivasikan diri untuk terus berjaya sampai meninggal dunia ya. Dunia dan akhirat kita berjaya. Basniar, Elinor, Johan ALC, Sabaria Haji Sadli, Ilmar Zifah, Syamsiah Abdul Somad, Wan Suraya, Zurina Maisa pun ada, Zaliha Arsyad, ya, siapa dia? Syahira Rahman, Fauzi ya, Felita Ubara pun ada, Subaida Rahim, Mas Manja Abdul Rahim, Suzana ya, Ilma Zita, 207. Okey, dah janji tadi kan. Jadi kita kena tepati janji. So syukur alhamdulillah. Dan untuk mereka yang beri salam pada Tok Abah jawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratu wa ridwanu. Dan untuk mereka yang menyambut hari penting, happy birthday, happy anniversary, happy success, happy convocation. Ramai orang convocation ya. Dan untuk mereka yang baru sembuh daripada sebarang penyakit termasuk COVID, syukur alhamdulillah ya. Semoga anda mendapat dirahmati Allah sepanjang hayat. Dan untuk mereka yang baru nikah semalam hari ni atau esok ya, selamat pengantin baru, bahagiatul jannah ya. 240 in the class, please like and share. Program kita dibawakan oleh satu of course webinar pada 29 Disember. Tok Abah excited ya. Sebab baru je mention, kali pertama mention dah ada 2-3 orang register. Kita buat excited sangat ya. Orang pertama yang mendaftar Cikgu Mukhtar Nordin ya, sekolah Kampung Nilam Lahad Datu ya. Masya Allah, terima kasih Cikgu sentiasa memberikan sokongan. Mudah-mudahan Cikgu gantikan saya lah ya, bagi ilmu pada semua orang ya, satu dunia insyaAllah. Baik, so Tok Abah akan buat webinar. The last one
of the year, ya, kalau panjang umur lah, ya. 29 Disember, membina keluarga yang ceria dan bahagia. Straight forward, simple, ya. Untuk suami isteri jadi hebat, mak bapak jadi hebat, anak-anak pun hebat. Satu rumah tangga ceria dan bahagia. I emphasize ceria dahulu sebab banyak rumah tangga yang tak berapa ceria lah. Nak senyum, ketawa, nak berbual, tak ada. Ya, okey, tak ada gaduh-gaduh, tak ada konflik yang ketara, tapi tak bahagia, tak ceria lah. Okey, nampak macam okey, tapi tak okey sangat. So why not we brighten up our life, ya? Sebab hidup terlampau singkat untuk tidak ceria, bahagia dan menjadi aset kepada dunia, insya-Allah, ya. Okey. Baik. So, dan program kita ni kita akan buat pada 29 Disember dan first time webinar secara awam Tok Abah buat waktu malam. Biasanya bukan webinar, itu yang FB Live ke Zoom ke dengan mana-mana yang menaja Tok Abah buat program tu memang beratus-ratus lah sejak dalam PKP ni. Tapi untuk program public yang Tok Abah kendalikan ni kali pertama waktu malam, ya, pukul 8.30 malam sampai pukul 10.30 11 ke, supaya semua dapat, ya. Dan satu gadget, satu alat untuk satu rumah tu kita charge RM30 sahaja untuk komitmen lah, supaya datang ramai-ramai, supaya ajak adik-beradik, anak beranak, ya, ramai-ramai, ya, sepupu sepapak datang. You just pasang je, projectkan kat TV, satu kampung boleh tengok, ya, RM30. So ni topik yang relevan untuk kita semua. Tok Abah akan bagi tip lah, ya, kesilapan lazim suami isteri, kesilapan lazim ibu bapa, ya, bagaimana nak membahagiakan apa nama rumah tangga, bagaimana nak membahagiakan keluarga. Rumah tangga tu suami isteri lah, keluarga tu termasuk anak-anak, mertua dan sebagainya. How we can do that, insya-Allah. Ya, dan of course kita bagi tip yang kau-kau yang terkini, yang relevan dengan situasi dan kondisi, ya. 294 orang dalam kelas. Terima kasih, tahniah. Okey, terus pergi ke pandangannya. Program kita juga dibawakan oleh, seperti biasalah, minuman yang Tok Abah minum pagi tadi, panas-panas Tok Abah minum, ya. Premium Chocolate, minuman lazat dan berkhasiat. Minum secawan, insya-Allah tertawan, ya, diformulasikan dengan sayang, dinikmati dengan riang, ya. Tok Abah minum ni memang tengok bersemangat pagi-pagi, ya, pagi-pagi buta, ya, orang umur 70 tahun lebih, ya, pukul 8.30 akan beredar. Itu banyak tak sempat nak buat FB Live. Tapi Tok Abah fikir-fikir, dah mandi awal semua, okey, jom kita buat kejap lah. Mana tahu ini hujung-hujung usia ni kita kutip-kutip lah pahala dan pincin kubur, insya-Allah. Dan malam tadi Tok Abah memang dalam 2 jam Tok Abah duduk kat meja ni sambil mencari bahan, sebab malam ni nak bagi motivasi kepada staf syarikat anak Tok Abah yang buat kata tu family day lah, ya, ataupun company day di Pulau Pinang. So Tok Abah akan ke airport 8.30. Sebab ingat tak sempat, rupanya sempat, ya, sebab dah pack, dah siap semua, ya, dah comel dah. So kan tukar baju je terus pergi ke airport, insya-Allah flight pukul 11, insya-Allah, ya. Excited, seronok nak jumpa cucu-cucu yang dah sampai ke sana semalam. Mereka pergi semalam. Malam ni Tok Abah kena bagi ucap ringkas lah orang tua kepada para staf dan keluarga. Dan tu yang Tok Abah pilih, memotivasikan, how to motivate the successful people. Mereka ni basically dah berjaya lah, ya, boleh tahan lah, alhamdulillah. Dalam PKP makin maju, makin, ya, berkembang, syukur, alhamdulillah. So dia kata bagilah 15 minit. Tok Abah cakap untuk semua kaki tangan dan keluarga. Tok Abah pun fikir apa, ya, sebab dia okay, dia successful. So what is the dalam itu? So itu maknanya Tok Abah cari jalan, how to motivate the successful people. How successful people motivate themselves. Ya, of course yang pertama standard lah kan, doa and doa and doa and doa. Dan orang yang tidak jaga solat, doanya tak terangkat ke langit. So jaga ibadah, doa banyak-banyak, that is foundation. Semalam pun Tok Abah buat rakaman dengan Akademi Dai Muda Yatim. 24 orang peserta semalam rakam untuk episod street dakwah. Dakwah jalanan, seronok sangat. Dan dah habis program semua, dah tahu kumpulan yang menang dan sebagainya, mereka kumpul jumpa Tok Abah. Tok Abah, macam mana nak motivasikan diri? Kan kita down, kadang-kadang kita down. Macam nak motivasikan diri? Tok Abah kata, first one, go back to basic. Ya, go back to basic tu. Sebab Tok Abah dah ulang, tapi ramai yang terlupa. Ya, manusia kan, ya, insan, ya, nasia.
Insan dari perkataan nasia, maksudnya lupa. So, semua masalah, apa pun situasi kita hadapi, dia punya solusi, of course, bertaubat kepada Allah. Dan macam mana nak bertaubat kalau kita masih jalankan dosa dan maksiat dengan tak solat? Barang siapa jaga solatnya, dia membangunkan keseluruhan dirinya. Dia membangunkan dirinya 360 dengan jaga solat. So, if you don't pray or you don't to take care of your 5 prayers, ya, the 5 daily prayers, maka doa tak terangkat ke langit, ya. Usaha kita tak berkat, ya. Buat apa pun pahalanya sirna, ya, sebab kata ulama, solat kita itu ibarat kita punya bank account. Awak ya derma sana, buat masjid, tolong mak bapak, sedekah, belanja orang makan, dapat pahala insya-Allah. Tapi pahala tu nak simpan kat mana? Dia kan ada bank. Macam duit ada bank. So, account itulah kita punya solat. Your solat become the account untuk dimasukkan pahala-pahala itu. Jadi kalau tak ada account, semua tak boleh simpan lah. Tak boleh simpan. Go to nothing lah, kosong. Itu tamsil. Ulama pesan kat kita, pentingnya solat. Ya, as-solatu imaduddin. Solat itu tiang agama. Tanpa tiang, maka agama kita tidak terbina. Maka doa kita, usaha kita, okey, dapat kejayaan tapi tak berkat. Bila tak berkat, back to nothing. Tak berkat. Ya. Tak berkat tu ibarat minum air laut, air masin. Hilang tak dahaga? Tak payah jawab lah. Ya. Okey. Terima kasih 336 orang dalam kelas. Please like dan share, beritahu orang lain. So, nombor 1, untuk terus memotivasikan diri kita. No matter what is your current status, awak sudah sangat berjaya, jangan sombong. Ada orang sangat berjaya, dia mula angkuh, mula sombong sikit, cakap pun lain macam, ya, dengan staff lain macam, dengan customer lain macam, dengan mak bapak, dengan adik-beradik, dengan kawan pun. Dia punya air, dia punya angin, bukan angin, air dia punya air dia dah lain. Dia punya aura dia dah lain. Aura sombong sikit. Be careful guys. Be careful. Awak sudah berjaya, sudah hebat, sudah glamour, sudah popular. Ya, itu semua dengan izin Allah, pemberian Allah. Allah boleh bagi, Allah boleh tarik sekelip mata. Jangan sombong. Please, jangan angkuh. Please, tu apa pesan kat siapa ni? Kat diri lah. Jangan, kata riak. Jangan lupa diri. Baru dibagi sedikit kekayaan, kemewahan, dah lupa diri. Cakap lain macam, sikit-sikit aja nak. Ya, tolong tolong adik-adik, anak-anak, sahabat-sahabat tu abah yang dikasihi. Tu abah cakap lillahi ta'ala. Ya, sebab apa yang kita ada semua pemberian dari Allah. So janganlah sibuk, janganlah berbangga-bangga sangat. Allah beri, Allah boleh ambil balik. Ya, ambil balik sekelip mata. So kena banyak bersyukur. Barang siapa bersyukur, Allah tambah-tambah nikmat. Barang siapa yang bersyukur, Allah akan bagi extra sebab, continuous reason untuk terus bersyukur sampai mati. La in syakartum la azidannakum. Barang siapa bersyukur, aku tambah-tambah nikmat. So terus bersyukur sampai mati. Barang siapa kufur, seksaanku amat pedih. Nanti Allah tarik balik nikmat, diberikan pada orang lain yang tahu bersyukur. Barulah awak dan tu abah tenganga, menyesal, barulah sedar diri. Terantuk, baru tengadah. Jatuh, barulah tertiarap. Tak. Jatuh, barulah ingat balik, tengok jalan, ya, tengok depan. Baik, so itu satu perkara lah, ya. Dan itu satu perkara yang sangat basic. Tu tak apa, kena ulang sebab kita sering lupa. Bila sudah diberikan ganjaran, kemewahan, ya, ujian yang paling berat ialah ujian senang. Ujian susah, kita mudah insaf. Orang susah ingat Allah. Orang sakit, mudah ingat Allah. Tu abah nak bangun pagi. Allah, sakit kaki, sakit itu, ya. Mudah sebut nama Allah. Mudah sebut nama Allah dan ingat Allah. Bila kita sakit, bila kita sehat, bahagia, kaya, berjaya, lidah kadang susah nak sebut perkataan Allah. Ya, be careful guys. Be careful guys. Satu, tak payah banyak cakap lah, ya. Yang keduanya, tu abah tengok kata Mark Twain. Baca buku malam tadi. Baca internet. Ya, apa kata Mark Twain? Mark Twain kata, ada 2 hari. Ya, 2 hari yang paling penting dalam hidup anda. Ini Mark Twain cakap 200 tahun yang lepas kot. Ya. Dia kata apa? Ada 2 hari yang paling penting dalam hidup anda. Pertama, hari anda dilahirkan. Dan ingat, anda semua termasuk tu abah, kita kiriman Tuhan.
ke dalam muka bumi ni, ke dunia ni untuk jadi aset, bukan liability kepada ummah. Tanpa anda, tanpa Tok Abah, dunia tidak sempurna. That's how important you are. That's important I are. I are. Sajalah buat lawak pagi-pagi. Ya. Yeah. You is good. So you must work to be good, gooder and goodest. Finally become goodest. Good, gooder, goodest. Don't be bad. And then you become worse, become bad, better and baddest. That's bad. New English, New English. Lah, pagi-pagi buat lawak pun tak faham, benci lah. Okay. So jom kita fahami diri kita dan pelbagai diri kita, ya. So ada 2 hari yang sangat penting dalam hidup kita. Pertama, hari kita dilahirkan. Kedua, hari kita mengenal diri kita dan faham kenapa Allah cipta aku, kenapa Allah kirim aku ke muka bumi ini. Afa hasibtum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilaina la turja'un. Allah bertanya dalam Quran, adakah kau sangka aku cipta kau main-main dan kau tidak akan dikembalikan kepadaku? Allah bertanya. Allah cipta kita bukan main-main tau. For a very good, noble, fantastic reason. Majestic reason. Awesome reason. Ada sebab yang sangat luar biasa. Sebab tanpa anda, tanpa Tok Abah, dunia tak sempurna. That's how important we are. Hence, our presence in this world and being sent to this world. Because, kita bukan sekadar nak berjaya. Kita nak make a difference. Itu sebabnya Tok Abah pesan pada Dr. Abah sejak tahun 80-an. 80-an, 80-an ke? Ya, 80-an Tok Abah attend kursus, attend seminar lah. Mary Ann, nama guru Tok Abah tu Mary Ann. Mary Ann dia seorang sahabat Tok Abah nama Mary Annie. Itu lain. Puan Mariani ni memang apa nama kata tu, self image punya consultant, expert. So Mary Ann ni mengajar Tok Abah NLP. Lebih kurang 30 tahun yang lalu belajar NLP kan. Dia kata apa? Semua pelajar dia suruh buat, write one statement in your life so that you make a difference. Not just like anybody. Jadikan diri kita ni berbeza dan jadi aset dan menyumbang. Tok Abah pun buatlah kata-kata iman yang hebat, ya. Tok Abah buat 2-3, dia ada dalam kad kan, 1. Ya. Lepas tu dia tengok 2, 3, 4, 5 Tok Abah punya slogan hidup. Dia ambil 1. Muhammad, this is you. Daripada dia punya firasat seorang guru lah. Dia muda lagi. Masa tu umur Tok Abah dalam 30-an, dia pun umur dalam 40 kot. So dia kata apa? Perkataan yang dipilih, yang Tok Abah tulis lah, leave someone in a better state. Tinggalkan manusia dalam dunia ini dalam keadaan yang lebih baik selepas berjumpa Tok Abah. Itu niat Tok Abah sejak muda sampai ke meninggal dunia lah. Bila-bila orang jumpa Tok Abah, untuk minta pandangan ke, untuk minta nasihat, ziarah, selepas jumpa Tok Abah, dia akan keluar dari bilik Tok Abah ke, balik di rumah Tok Abah ke, ataupun berpisah daripada kami jumpa ke airport ke. Lepas tu dia akan rasa, betul lah cakap orang tu ni. Sebabnya Tok Abah dipesan oleh seorang guru Tok Abah, jangan kamu lupa untuk meminta nasihat atau wasiat daripada siapa-siapa orang tua atau guru yang kamu jumpa di mana-mana. Sebabnya Tok Abah jumpa orang ke airport ke mana, sebelum bisa tolong doakan saya dan bagi nasihat kat saya. Ustaz, tuan, doktor, prof, bagi nasihat kat saya. Nak nasihat pasal Kamsah macam mana? Tak, saya perlu dipesan dan nasihat. Dia pun pejam mata kejap, dia pun nasihat. Saya seronok sangat. So, Tok Abah akan rasa bahagia bila dapat nasihat dari siapa-siapa pun. Hatta budak-budak. Budak-budak bagi nasihat kat kita pun seronok. Tok Abah baik-baik. Jangan stay safe. Nampak macam simple. Semua orang cakap stay safe. Kadang-kadang kita ni stay risky. We live dangerously. Kata orang putih, we tend to live dangerously. Kita tak stay safe. Kita kadang lupa diri, bahayakan diri kita dengan tindakan-tindakan yang boleh mencemarkan, mensabotaj hati, minda, iman, emosi, tindak tanduk. Kita sabotaj diri kita. Awak tak suka warna purple, jangan pakai warna purple. Awak sabotaj diri. Contoh yang tidak ketara kan. Awak tak suka warna purple, tapi itu je baju yang elok, yang bergosok. Apa nak buat? Tak apalah, pakai baju lain yang tak gosok pun. Sebab
Kalau awak tak suka warna purple, ni contoh ya. Tak suka warna purple, cucu Tok Abbas orang tu suka purple, kata Danny. Danny Zena ya. Dia cukup suka purple. Dia suka sangat. Umur dia setahun 8 bulan. So, bila kita tak suka warna purple, kita pakai warna purple, dia menyempitkan aura diri kita. Dia sabotage diri kita. Orang yang suka warna hijau, bila pakai baju hijau, dia punya aura, dia nur dia, karisma dia membesar. Membengkak secara positif lah. Membengkak ni kadang negatif. Bengkak ni sakit, membengkak. Yeah. So, dia membengkak, dia punya emosi, dia punya karisma, dia punya aura dia. Membengkak secara positif. Saja gunakan kata-kata rocker sikit. Rocker. Kita kan senang berrock punya orang. So, kadang-kadang kita tu lah, kadang mulut kita tak jaga. Apa bodoh. Itu sabotaj diri, sabotaj. Kalau awak cakap tu pada cucu, sabotaj cucu. Sebab mulut seorang atuk, seorang ayah, apa dia cakap adalah doa. Nampak tak? Nampak tak? Apa bodoh? Kenapa degil sangat? Kenapa leceh? Kenapa malas? Kenapa degil? Kenapa budak ni jahatnya? Itu semua sabotaj tu. Kita tak perasan. Ya, selalu kita buat. Sebab cakap orang tua ni masin doa. Tahu kan? Tahu. Habis kenapa cakap? Dan cucu jahat sangat. Kau jangan. Anak-anak, kata ulama, anak-anak yang nakal waktu kecil, yang kita kata jahat tu, ya, dia sebenarnya tanda bijaksana, tanda IQ tinggi. Dia akan jadi orang dewasa yang bijaksana. Siapa kata? Ulama kata. Kalau anak-anak nakal waktu kecil, dia akan jadi orang dewasa yang bijaksana. Nampak ke nampak? Nampak. So, stop it ya, guys. So, 2 hari yang paling penting dalam hidup kita, kata Mark Twain, ialah pertama, waktu kita dilahirkan. Keduanya, waktu kita kenal kenapa Allah cipta kita. Meaning, orang putih kata, what is your true calling? What is your true calling? Kenapa Allah cipta awak? Tu Tok Abbas tanya soalan itu sejak umur Tok Abbas 36 tahun. Umur 36 tahun Tok Abbas bertanya. Masa tu dah jadi pensyarah. Dah jadi Profesor Madya dah. Ya? So Tok Abbas tanya, adakah aku ni Allah cipta nak jadi pensyarah kat UPM sampai pencen? Mungkin jadi profesor ke? Ataupun jadi naib chancellor ke? Tak ada tanya tu. Ada tanya, tak adalah niat nak jadi naib chancellor pun. Nak jadi profesor tu, semua niat, semua pensyarah. Tapi adakah ini my true calling? Tok Abbas tanya seorang my dekan, Profesor Sulaiman Yassin. Prof, ya, agak-agaknya Tuhan cipta saya ni untuk jadi pensyarah sampai pencen ke? Soalan tu Tok Abbas tanya dia. Dia pun pandang, dia pun, I don't know, only God knows. Allah je yang tahu kan. Semasa itulah Tok Abbas mula solat taubat tiap malam, istiqarah tiap malam, dan bertanya, wahai Allah, kenapa engkau hantar aku ni ke dunia? Adakah untuk jadi pensyarah sampai mati di UPM? Tiap-tiap malam tanya. Itu masa dah jadi Profesor Madya, masa tu dah. Memang selesa lah. Selesa hidup. Ya, jadi timbalan pengarah, ada macam-macam lah, dan quite successful lah. Ya, dengan duit mengajar, duit gaji, dapatlah 10,000 sebulan. Tahun 80-an, 10,000 sebulan. Besar. Tenanglah, selesa lah. Isteri pun, gaji pun seorang pensyarah kan. Okey lah. Tapi Allah bagi ilham supaya Tok Abbas bersara daripada UPM, ya, keluar buat kerja sendiri untuk dapat memberi manfaat kepada lebih ramai orang. Bukanlah kerja kat universiti tak beri manfaat, tapi limited scope. That is my vision at that time, my true calling, ya. So Tok Abbas pun setelah istiqarah 1 bulan dalam bulan Ramadan, so Tok Abbas pun, ya, tekad, ya, isi borang, ya, dan niatnya untuk buat consultancy firm sampailah sekarang. Ya, itu sebabnya kita kena tanya, kenapa Allah cipta aku? Apa sebenarnya? Dan that's why leave someone in better state. Tok Abbas bukan nak sekadar berjaya, tapi I want to make a difference. Dia nak merangsang perubahan. Kan Tok Abbas dah selalu sebut, Bruce Lee pun cakap, aku bertarung dengan diri aku tiap-tiap hari untuk menjadi lebih baik setiap hari. Kan Tok Abbas juga selalu sebut kata-kata Ar-Rumi, Jalaluddin Ar-Rumi, ya, semalam aku yang pandai. Semalam aku orang pandai, aku nak cuba mengubah dunia. Aku nak mengubah dunia, nak mengubah orang lain, nak mengubah keluarga, nak mengubah masyarakat. Hari ini aku jadi orang bijaksana, aku nak ubah diriku dahulu. So, let's make a difference. Ya,
Jom jadi orang yang memberi nilai tambah, jadi aset kepada diri, keluarga, masyarakat, negara, ummah sejagat, insya-Allah. Barulah kita makin bersemangat. Kan Tok Bas selalu cakap, ya, jika kerja untuk berjaya, awak jadi mahir. Jika kerja untuk mencapai kejayaan, awak jadi pekerja yang mahir, pekerja yang expert. Tapi kalau kita kerja untuk dapat kepuasan diri, kepuasan jiwa, kepuasan hati, ya, you want to get that satisfaction, personal satisfaction, awak akan jadi legend. Akan jadi legenda. Ya, okey, ini pun selalu Tok Bas sebut. Tapi ini peringatan untuk bagi Sabtu. Ya, 4 bulan 12, 2021. Orang yang lahir bulan 12 ni orang yang paling muda dalam kelas. Jadi kadang rasa rendah diri, kadang rasa manja. Tapi Allah compensate kemudaannya dengan sifat-sifat kepemimpinan yang luar biasa. Dengan syarat, kenal diri, keluarkan X factor dan atasi kita punya kelemahan-kelemahan, maju ke depan. Jadi pemimpin yang hebat. Orang lahir bulan ujung tahun, orang yang paling muda, paling kecil dalam kelas, paling suka, paling cute, paling dibuli. Kadang-kadang rasa rendah diri. Ini kajian. Tak semestinya betul. Ini hasil kajian. Jadi spesifik manusia, ya, memang unik dan luar biasa. Dan tak ada dua orang yang sama walaupun kembar seiras. Ya, okey. Alright, so jom kita jadi legenda, bukan jadi orang yang mahir saja. Alright, okey. Itu dua. Satu, doa selepas jaga ibadat, doa. Betul, keduanya ialah kenal diri, kenal your true calling, kenal kenapa Allah cipta anda. Bila anda dapat jawab dengan jelas dan kata tu menghayatinya, maka anda akan jadi legenda. Tuan Abah pernah satu flight dengan Pak Samad Said. Ya, Pak Samad, Datuk Samad Said, ya. Pak Samad, apa matlamat hidup Pak Samad? Apa yang Pak Samad kejar? Saya ingin jadi penulis. Saya sewajarnya wajib menulis setiap hari. Dia nak jadi writer. So, dan dia berazam untuk menulis setiap hari. Maksudnya, kalau saya demam, saya kurang sehat, saya akan merangkak ke meja tulis untuk menulis paling kurang 4 halaman muka surat, 4 lembaran. Dia akan menulis, kadang-kadang dulu tulis lah, mana ada pakai komputer dulu. Ya, dia kena pakai tulis 4 pages, 4 muka surat. Kalau demam, maksudnya apa? Kalau sehat, no limit lah. Ya, ini kalau demam pun dia merangkak ke meja untuk menulis paling kurang 4 muka surat. Itu jawapan Pak Samad kepada saya. Allahumma selamat. Dan beliau menjadi sastrawan negara. Sebab dia tahu true calling. Beliau faham kenapa Allah cipta beliau. Ya, dari kacamata memberi nilai tambah kepada dunia. Of course, kita ni hamba. Kita ni juga khalifah, ya, atas muka bumi. Kita juga seorang da'i. Ya, dan kita semua adalah pemimpin. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun ar-ra'iyatih. Kita semua, kamu semua adalah pemimpin dan kamu akan dipertanggungjawabkan ke atas kepemimpinanmu. Yes, itu basic. Tetapi over and above, what is your true calling? Kenapa Allah cipta awak? Selain daripada jadi hamba, jadi khalifah atas muka bumi, jadi da'i, kenapa Allah cipta awak? Rupanya untuk, itulah dia, untuk jadi cikgu yang terbaik, untuk jadi penulis yang terbaik, untuk jadi doktor yang terbaik, untuk jadi influencer yang berpengaruh, untuk jadi whatever. Tukang masak yang terbaik, tukang urut yang terbaik, ya, yang dapat membantu orang lain, ribuan, jutaan orang. Gitu. Ya. So, sebab salah satu cara untuk kita berjaya, kita kena cintakan apa yang kita lakukan. You must love what you do, then you can really be a legend. You akan memberikan yang terbaik. Ya, dan selalu kita dengar, when you are happy, you can give your best. You can only give your best when you are happy. Gitu. Ya, itu sebabnya jom kita kenali. Ramai orang sampai mati pun tak tahu. Yalah, saya dah sejak graduate saya jadi cikgu, sampai pencen saya cikgu lah. Betul lah. Ya, beratus ribu cikgu. Sekarang cikgu yang sedang in service dekat 500,000. Setengah juta dekat cikgu-cikgu, ya, swasta dan awam. Ya, campur yang pencen-pencen tak berjuta.
Tak berjuta cikgu di Malaysia. Berjuta, yang pencen-pencen campur. Ada juta tau. Dan ingat, semua mak bapak adalah guru, semua guru, kebanyakan guru adalah ibu bapa. Tak semua. Ya. Semua ibu bapa wajib jadi cikgu. Dan kebanyakan cikgu memang jadi mak bapak. Ya. Alright. Okey. Jangan lupa ya, program kita dibawakan oleh webinar pada 29 Disember. Webinar yang terakhir yang Tok Abah akan kendalikan untuk tahun ini iaitu membentuk keluarga yang ceria dan bahagia. Sangat simple, straightforward, tapi mudah-mudahan pengisiannya luar biasa. Dah ramai dah mendaftar. Baru launch 2 hari lepas ya, kita sebut aja. Terus orang pertama daftar Cikgu Muqtanuddin Sekolah Kebangsaan Kampung Silam ya, Kampung Silam Lahad Datu Sabah. Subhanallah. Terima kasih cikgu ya. Dan semua yang telah mendaftar, terima kasih banyak-banyak. Ramai juga dah mendaftar dah, terperanjat tu apa. Ni jarang ni, ni untuk keluarga lah. Ya, kita tak pernah buat waktu malam webinar ni. Tu kali ni kita buat 29 malam. Ya, 8.30 sampai 10.30. Mungkin lajak ke 10.11. Tak salah tu apa, hari Rabu. Kenapa hari Rabu? Tak hari Minggu. Hari lain semua penuh. Hari lain semua penuh sebab ni hujung tahun. Masing-masing bergebut-gebut. Ya, tu tak apa pun bagi cara kesian nak bantu kan. So, tu yang ada lapang. Apa nama Tok Abah punya staff kata, ini aja yang lapang Tok Abah. Kita buatlah malam pun malam lah, tak apa. Yang penting kita buat. Sebab ramai sangat yang minta, ramai sangat yang Tok Abah counsel, yang banyak memerlukan tip. Jadi kita jom, dapat cakap pada seorang, dua orang, 10 orang, ya. Penatlah ulang-ulang, baik kita buat secara webinar ramai-ramai, dapat manfaat. Biarlah 1,000 orang datang. Ya. So untuk satu alat, satu app, satu gadget, ya, kita kenakan sedikit komitmen fee lah, ya, RM30. Untuk siapa ni? Orang Malaysia sama, orang Singapura sama, orang Australia sama, orang Brunei sama, orang Indonesia, orang Thailand sama, RM30. Kalau rasa mahal memanglah, kalau untuk yang tak minat mahal lah. Tapi kalau makan pizza ya, makan pizza pun RM30, malah tak cukup RM30 untuk satu keluarga. Kalau makan ayam goreng, kalau Grab food, ya, RM50 biasa je, RM50 RM100 biasa. Itu kalau makan biasa-biasa. Jadi ni santapan rohani, bukan santapan fizikal yang maaf ya akan jadi najis. Tapi ini santapan rohani, santapan jiwa yang akan mengubah mudah-mudahan jiwa, berbagi minda, memperbaiki diri kita 360 dan kita jadi orang yang lebih baik, mak bapak lebih baik, suami isteri lebih baik, anak-anak lebih baik. Mudah-mudahan Tok Abah tak boleh ubah anda kena ubah diri sendiri. Tok Abah cuma fasilitasikan, membantu, membimbing, berkongsi, dan mendoakan of course. So please come to our webinar pada 29 hari bulan 12. Beritahu kawan-kawan, beritahu sahabat-sahabat, beritahu WhatsApp group. Tok Abah nak buat membentuk keluarga ceria dan bahagia. 29 Disember 8.30 malam, hari Rabu malam Khamis, insya-Allah. Ya, kita seronok, kita enjoy, kita kongsi, kita berdoa, kita dapat manfaat. Ya, so tolong ya, war-warkan pada sahabat-sahabat. Jom join ramai-ramai, kita nak target 1,000 orang. Lebih pun tak apa, online ya. Okey, baik. Alright, so yang ketiga. Lepas ni Tok Abah kena wrap up lah kan. Kita sambung lah. Kalau ada rezeki esok. Tapi esok Tok Abah akan tengok lah. Kalau lain bagus, mood pun bagus, Tok Abah bincang lah. Kalau tidak, kita tunggulah hari lain. Ya. So yang ketiga ialah rupanya kita ni kena visualize apa yang kita boleh bayangkan dalam minda. Yep. Apa yang kita bayangkan dalam minda tu 10 kali ganda lebih powerful daripada apa yang kita tulis dalam kertas, dalam mendorong diri kita untuk jadi orang yang lebih baik. So our motivation is kata tu really superseded when you can ada mental imagery, mental imaging. Kita boleh bayangkan dalam kepala. Sebabnya ramai orang mengatakan, oh kita buat visual board, kita buat banting, kita buat sepanduk. Ya, aku nak gini-gini, aku nak jadi jutawan yang beriman menjalang sekian-sekian, aku nak bayar zakat 20,000 sebulan, bukan setahun ya. Berapa ratus ribu pendapatannya ya, bulanan ya. Aku nak bagi nak keluarkan zakat 200 sebulan, ya, 2,000 sebulan, ya, 20,000 sebulan. Ni dia nak kejar dunia dan akhirat kan. So dia lihat, ingat. So kata pakar yang ramai dalam dunia, dia kata bayangkan matlamat yang besar, yang terbesar anda, bayangkan your ultimate, the biggest aim in life.
So masa Tok Abah muda-muda sikit dulu, Tok Abah kata, aku nak menyentuh hati 100 juta manusia di dunia. Nak menyentuh hati 100 juta manusia. Dalam dunia masa tu ada 7 bilion. Sekarang dah ada 8 bilion. Masa Tok Abah buat angan-angan atau cita-cita tu 6,5 bilion lah. Ni lebih kurang 20 tahun yang lalu, 30 tahun yang lalu. Ya, mungkin 6 bilion kot. 5,5 bilion, 6 bilion lah penduduk di dunia. Aku kalau boleh nak menyentuh kehidupan dan hati dan pemikiran 100 juta orang. Orang Malaysia masa tu ada 25 juta. Masa tu lah ada 25 juta. Sekarang dah 32. Ya, 25 juta. Lepas tu orang Indonesia ada dekat 200 juta. Ya. Singapura, Brunei, Thailand berapa juta. So, kalau dapat sentuh orang Nusantara sebab Tok Abah banyak bercakap dalam bahasa Melayu. Of course I can speak English. Of course I can speak English. Yeah, literally I can live without you. I can live. Tok Abah dengar YouTube lama 20 tahun yang lepas. I can't live living without you. Yeah, tapi sebab dia dengar I can live. I want to sing song I can live. English song I can live. Seronok. Dia ikut dengar. Yang Tok Abah teringat anak Tok Abah yang nombor 2. Dia tak pandai nyanyi. Memang tak ada bakat. Tadi dia banyak bakat lain. Muhammad Syakir. Dia tengah mandi. Umur dia dalam 5 tahun ke 6 tahun. Pakai baju kencing tak puasa. Pakai baju kencing tak... Apa lagu tu? Pakai baju kencing tak puasa. Ya. Syakir. Nyanyi lagu apa tu? Ni lagu tu apa yang Syakir dengar kat radio tu. Pakai baju kencing tak puasa. Salah tu kes. Apakah salah? Tak Syakir dengar. Pakai baju kancinglah suasa. Itu lagu R. Azmi. Lagu yang tak Abah suka masa Abah muda-muda kecil-kecil dulu. Tahun 50-an punya lagu. Pakai baju kancinglah suasa. Dia dengar pakai baju kancinglah suasa. Tapi dia tak tahu apa maksud kancing. Dia tak tahu apa suasa. Yang dia tahu kencing, dia tahu puasa. Dia pun pakai baju kencing tak puasa dengan penuh semangat dan suara yang sumbang-sumbang. Aduh, dia ikut bunyi je. Itulah dia. Tapi dia pernah selalu cakap, kalaulah Syakir ni jadi penyanyi, jadi artis, Romeo, ya Allah, dia tak lain boleh. Dia tentang exercise, tentang otak dia bergeliga, banyak idea luar biasa. Ya, memang boleh jadi trainer, macam-macam lah. Tapi menyanyi, bukan. Bukan lah. Ya, itu tak apa sangat. Dia tak ikut bakat bapak dia. Bapak Syakir lah. You pun tak kenal siapa bapak anak aku. Bapak anak aku, you tak apa kenal sangat. Okey. So, bayangkan matlamat yang terbesar yang kita boleh bayangkan. Ya. Kenapa Allah cipta aku? Ada orang kata, saya nak matlamat utama saya ialah saya nak bersara. I want to kata tu retire at the age of 40 dengan aset yang boleh tak habis makan 7 generasi. Artinya nak jadi millionaire ataupun billionaire lah umur 40. Saya kata bagus. Kalau itu matlamat bagus, tapi murnikan dengan dapat kejayaan dunia dan akhirat. Jangan kejar dunia saja. Dunia akan semakin lari laju. Awak tak terkejar. Kejar akhirat. Barang siapa kejar dunia, dunia lari semakin laju. Tak terkejar. Barang siapa kejar akhirat, Allah jadikan dunia kejar kita. So, kejar. Ya? So, katalah dia punya matlamat besar, nak bersara umur 40. Dengan aset yang 7 keturunan tak habis makan. Faham kan? Aku nak jadi penulis yang... Aku nak jadi inspirer yang terbaik di dunia. Aku nak jadi pelukis yang hebat di dunia. Aku tak kisahlah. What is your biggest kata tu matlamat. Lepas tu kalau boleh kita bayangkan. Tu sebabnya bila tak tengok cerita Alibaba Bujang Lapuk. Ada satu scene tu yang Alibaba lah, si Kasim Aziz Satta, Allahyarham Datuk Aziz Satta, ya. Dia baru dapat duit emas tu kan, dia nak tanam duit emas dalam bumi tu. Sambil tunggu gantang untuk menyukat nak masukkan tu. Dia kata, masukkan tu lah, ni nak sukat saja nak buat cerita kan. So, dia pun kata, macam mana ya gaya jalan orang kaya? Macam mana ketawa orang kaya? Macam mana jalan orang kaya? That was good, you know.
Dia membayangkan macam mana cakap orang kaya, macam mana jalan orang kaya. So, bila kita cakap macam orang kaya, kata pakar-pakar NLP, pakar-pakar psikologi, Neuro Linguistic Programming punya pakar, dia kata apa? Bila kamu bayangkan bercakap macam orang kaya, berjalan macam orang kaya, berpakaian macam orang kaya, bertindak macam orang kaya, insya-Allah kamu akan jadi kaya. Lagipun jangan heran. Sabda Nabi, Allah bertindak seperti sangkaan hamba-Nya. Apa yang kita sangka, yang kita bayangkan, yang kita boleh lihat in our mental picture, itulah yang akan berlaku. Allah bertindak seperti sangkaan, fikiran, ya, keyakinan, ya, paradigma hamba-Nya. Masya-Allah. So, terperanjat ke? Tak payah terperanjat lah, tak payah heran lah. Tapi itulah ramai orang dia tak bayangkan macam mana berjaya, ya, orang berdaya. Bayangkan kurus, bukanlah kurus, bayangkan sehat dan fit dan trim, bukan mesti kurus. Orang kurus tak mesti sehat. Ya, dia fit and trim. Gitu contohlah. Itu yang Tok Abah tengah buat ni, pelan-pelan. Pelan-pelan, orang tua kan kena kohor-kohor lah, ya, kohor-kohor, ya. Alright, okay. So adik-adik, anak-anak, tuan-tuan dan puan-puan, so kata pakar-pakar psikologi, what you can visualize in your mental picture in your mind is 10 times more powerful as a motivator as compared to what you write down on paper ataupun yang kita tulis atas kertas ataupun kat kita punya gadget lah. Yang kita tulis, aku nak gini, tulis. Ya, orang kalau dulu-dulu macam motivator kata, tengok kita akan naik semangat. Betul lah tu. Ya, tapi yang lebih powerful ya, bayangkan dalam kepala. Bukan tengok saja, bayangkan. Bayangkan dalam kepala. Ya, dan you gambarkan dalam kepala, gambarkan. Sebab manusia bertindak pakai gambar. Otak kita berfungsi pakai gambar, dalam bentuk gambar. If you can picture yourself in a successful manner clearly in your mind, what you can picture in your mind you can hold in your hand, kata pakar-pakar psikologi dunia. What you can picture in your mind, apa yang anda boleh bayangkan dalam minda anda insya-Allah dapat pegang di tangan, artinya dapat capai dengan izin Allah. Nampak tak? So from today onwards, anda yang sudah berjaya, bayangkan apakah matlamat besar anda, ya, yang lebih besar daripada apa yang sekarang, ya, dan bayangkan dan bertindak ikut bayangan dalam minda itu. Sebab apa yang kita dapat bayangkan dalam minda 1000%, 10 kali ganda lebih power, lebih mendorong berbanding apa yang kita tulis atas kertas. Ya, so itu dia. Yang sempat Tok Abah nak banyak-banyak, so Tok Abah pun nak ke toilet, nak ke siap-siap untuk pergi airport, ya, untuk sarapan dan sebagainya. So Tok Abah doakan anda semua sentiasa di bawah rahmat Allah, stay safe, ya, stay cool, ya, tolong bayangkan anda jadi orang baru yang lebih hebat. Mudah-mudahan Allah akan berikan ganjaran dan inspirasi, ilham untuk mencapainya. Ya, so doakan anda, Tok Abah doakan anda semua selamat dalam lindungan Allah, sentiasa menjadi aset buat kebaikan, dan doakan Tok Abah keluarga juga terus maju ke depan, sentiasa dalam hati Allah. Ya, mudah-mudahan kita panjang umur, murah rezeki dapat bersama, ya, esok atau di hari-hari lain, dan terus kita ke arah kebaikan, ya, untuk kebajikan, ya, kita dalam satu keluarga Malaysia insya-Allah. Ilal liqa, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.